apa pulangannya kepada seorang pelaku fashion apabila jenama baju ini dipakai oleh golongan selebriti, menang best dress, naik masuk TV, buat persembahan, menang anugerah. Apa pulangan kepada seorang pelaku fashion? Ini adalah pada Hatta, ini yang ramai bagus sangat Anis tanya Hatta benda ni, sebab ramai gila yang tanya Hatta kenapa macam nak taja artis dah kaya. In real life diorang tak tahu kita sebenarnya sama dia mencari dan Hatta, kita nak tanya tentang pengiktirafan dalam industri. Kita tahu bukan hanya sekadar diiktiraf oleh Malaysia Book of Record, tapi banyak juga pengiktirafan sebelum ini. Mereka muda yang menjadi harapan juga sampailah ke sekarang kan. Maksudnya mungkin boleh kongsikan antara pengiktirafan ataupun anugerah-anugerah yang paling diingati, yang mana satu paling special? Paling special of course yang Malaysian Book of Record yang baru pengiktirafan ni. Antara ini adalah satu pengiktirafan yang paling tinggi dalam Malaysia ataupun tak terjangka. Tapi ini adalah satu momen yang sangat indah di bulan Ramadan. Masa tu hari Jumaat, pagi bangun-bangun tiba-tiba dah dapat benda tu dan semua baru kan. Saya rasa tu satu berita yang sangat gembira yang mana yang buatkan atas bersemangat lagi untuk create something yang valuable pada masyarakat, environment dan juga environment. Kadang-kadang kita selalu terlupa. Kita selalu macam fikirkan this huha-huha entertainment popularity. Tapi tengok apa jadi sekarang dekat 1 jam hujan, banjir. So itu semua kesan-kesan dari kita kurang peka kepada alam kita kan. So, Hatta buat apa yang termampu lah macam tu. Mana datang inspirasi Hatta untuk rekaan ataupun kolaborasi terbaru ni? Hatta fikirkan dalam industri, Hatta dah dalam macam ni tengok dan kita dah buat selebriti, Hatta dah buat all these celebrity. Macam Hatta suka create sesuatu yang baru. Hatta suka letak sesuatu, suka cabar diri untuk buat something yang baru. Mereka fashion di Malaysia dah ramai. Di dalam yang buat yang macam Cendawan Tumbuh yang baru, yang buat selebriti yang baru nak naik atau macam bagusnya, ramai sangat dalam industri kita bagus. Tapi apa yang boleh buka ruang baru yang macam bagi ini macam tu ini terlalu entertainment dan juga terlalu yang tak ada bagi education kan. Education ataupun knowledge sedikit tentang awareness ataupun tentang sesuatu yang baik untuk masyarakat. Jadi Hatta rasa Hatta cuba buat, walaupun Hatta tahu tak ada siapa yang buat dan tak ada pelaku fashion yang mungkin macam nak pun buat benda tu. Tapi Hatta dengan tim Hatta kita cuba buka satu ruang baru dalam ni, sebab Hatta tengok fashion designer global, Gucci, Tom Ford ataupun Calvin Klein, diorang dah 10 tahun awal dah buat dah benda tu tentang sustainable climate change. So benda-benda tu Hatta cuba. So Hatta tengok macam contoh Calvin Klein kan, yang dipakai baju oleh Harry Potter. Kan? Dia pakai di Met Gala, satu event Met Gala red carpet besar. Dia kata baju dia simple. Dia tengok simple je baju kau pergi ni kan, tapi dia kata baju dia dari recycle plastic bottle. So Hatta cakap wow, menarik ni. So Hatta start search, Hatta start belajar macam mana, apa benda yang dia buat. So tahun di peringkat global diorang betul-betul pentingkan tentang environment. So designer diorang peka tentang environment, barang-barang kelestarian, barang-barang yang boleh di recycle. Jadi kita tengok kat Malaysia macam mana aku nak cari benda-benda ni semua kan. So aku kena create lah kot dan cari partner-partner yang boleh berkolaborasi, yang membekalkan material dan sebagainya. Macam itulah, itu yang sangat menarik sebab dalam sukan pun ada juga elemen-elemen ni kan, menggunakan bahan-bahan plastik terbuang ni. Okey, alang-alang dah bercerita mengenai elemen ni, difahamkan yang belakang tu adalah contohnya. Mungkin Hatta boleh kongsikan juga apa rekaan elemen, apa yang istimewa berkenaan dengan rekaan ini? Ini adalah koleksi sebelah kanan Hatta ni. Ini adalah macam Hanif boleh tengok atas sediakan Hatta buat satu solusi
kepada barang yang boleh material yang boleh barang recycle plastik botol yang boleh hasilkan menjadi, orang kata recycle dia macam apa benda rupa baju tu mesti macam baju lama dan macam sebagainya. Kalau kita study dan kita tengok, dia adalah bila recycle plastik botol tu diproses, dia dihancurkan menjadi flakes dan menjadi yarn, lepas tu dia jalin balik menjadi satu fabric yang baru. So dia dapat pada Hatta pada ketika itu adalah satu roll kain kain berwarna putih. Jadi putih tu boring lah kan, macam boring, so Hatta create that HD monogram atau print atas dia. So, Atas print atas dia, so Hatta start buat lah jaket, seluar, kasut, face mask, topi, tote bag untuk koleksi yang lepas. So this collection membuktikan yang barang-barang recycle macam plastik, recycle material ni semua sebenarnya boleh diguna pakai di hari-hari kebiasaan, sama macam baju-baju lain, macam baju kita pakai hari-hari. Macam kat H&M pun ada sekarang kan. Betul. Jadi penerimaan orang dalam industri ni macam mana Hatta? Industri macam industri media apa semua memang sangat support, tetapi mereka nak tahu lebih sebab benda ni macam satu benda yang baru. Jadi orang Malaysia dia perlu suntik tu sikit-sikit, orang kata. That suntik bagi benda tu tak boleh macam terkejut tiba-tiba macam okey kau kena pakai sustainable, kau kena buat sustainable, tak. Benda tu kena sikit, slowly dan jangan berhenti, teruskan je. So kalau contohnya kalau macam satu kempen Hatta buat last year yang KL Fashion Week kan, kalau kita tak cakap kat situ atau tak teruskan sampai tahun ni dah bulan 5, so benda tu akan terhenti kat situ, orang dah lupa. So Hatta teruskan dari masa ke semasa, bagi tahu recycle, bagi tahu tentang sustainable, SDG 12, keep creating benda macam bagi Yuna pakai, bagi Zizan Razak pakai, bagi all these celebrity pakai dan cakap kan. Baru ni Yuna viral kan yang dia pergi pakai launching phone Oppo, dia pakai baju atap buat baru. So dia snap macam mana sendiri diorang pun dah bertanya macam mana material ni kan, macam mana. So benda tu dah jadi sampai budak-budak TikTok semua dah tahu recycle. So maksudnya benda tu slowly and eventually sampai dekat all these people, generasi muda, kita semua. Dan saya tengok klip video Yuna tersebut, dia promote 3 benda dalam 30 saat kan. Termasuklah designernya juga. Jadi di situ exposure tu dah ada. Okey Hatta, ini adalah satu perkara ataupun venture sangat menarik. Semoga boleh diteruskan dan kita akan support. Tapi sekarang Hatta, kita nak ke tricky question sikit lah. Kita nak throwback sikit. Dalam career seseorang, terutamanya mereka fashion, termasuk dalam apa-apa career sekalipun, pasti ada jatuh dan bangunnya. Kalau Hatta boleh kongsikan momen-momen di mana rasanya Hatta berada yang paling low sekali dalam career ni? A few time. Hatta selalu percaya dan masa awal-awal dulu bila kita jatuh, kita rasa takut dan kita tak nak teruskan. Hatta pernah jatuh betul-betul pada tahun 2008 awal-awal, masa nak membina Kejaya 2005-2008. Of course lah leka ni apa benda semua main dan kita terlupakan untuk fokus pada branding dan Hatta financially collapse. Lepas tu Hatta kena pindah ke Shah Alam. Dulu Hatta sewa dekat Ceras, house boutique je. So Hatta kena balik ke Shah Alam dan benda yang sama Hatta fikir kalau Hatta stop pada ketika itu dan masa tu Hatta balik Bangi. Masa tu Hatta rumah parent dekat Bangi kan. So macam parent kalau dia tengok Hatta diam, tak bercakap, dia tahu something wrong. Lepas tu bila Hatta diam je, tak cakap apa pun, macam tak share apa, borak. Kita diam lah kan, kita macam self-reflect. Apa aku nak buat ni? Dah lah, duduk dengan parent je lah. Aku fikir kerja lain lah dekat Bandar Baru Bangi ni, macam benda-benda aku buat dulu lah. Dah fashion ni bukan kot. So lepas tu duduk, lepas tu mak slowly borak, okey ke? Lepas tu start tak boleh lah, masa tu dah
hati tisu bila mak bila mak ni dia sentuh dengan wording yang ni, jadi kita bersemangat balik tau. Jadi macam mak kirimkan duit, dia pass kat atas, the moment dia pass atas duit tu dan atas gerak nak pergi balik Shah Alam tu, masa depan mak nak kontrol tak nak nangis lah, tapi on the way jalan sejak sampai ke bus stop tu Atta ingat lagi Atta menangis tak berhenti. Macam aku akan pastikan yang aku takkan sia-siakan harapan diorang. Atta menangis tak berhenti. So memang Atta tahu diorang, kita family sederhana, jadi takkanlah tak dah dapat peluang untuk Tuhan dah tolong dah kan, media dah tolong semua, lepas tu kau nak sia-siakan, nak stop habis macam tu je. Kenapa? So Atta balik ke Shah Alam dan Atta start baru. Tadi kata naik bas kan? Naik bas kat Bangi naik bas sampai ke UKM, kalau tahu kan, naik komuter, kita train ke Shah Alam. Dulu Atta tak ada transport. So Atta start all over again di Shah Alam. Atta balik start. Dan adalah a few time juga ups down bila betul-betul bekerja dengan skill yang besar, bila jenama dapat perhatian dan kita ini Atta tak pernah cerita kot, benda-benda yang macam Atta tak pernah cerita, special untuk Cool FM. Bila kita ada investor datang, apa benda semua ni kan, dan bila kita teruja ada investor datang dan kita tak reti nak masa tu, bila walaupun sebenarnya bajet ataupun capital tak menentukan keberjayaan sesuatu, itu Atta belajar. Capital, masa sangat penting dalam macam membuat sesuatu range koleksi yang besar. Atta belajar. Kita harap sangat kat luar sana adik-adik kan, kalau katalah orang nak invest something ke, betul-betul tanya yang pandai. Macam Atta dulu Atta tak refer siapa, Atta semua boleh. Orang nak invest untuk ni, okey boleh, jom kita try buat. Lepas tu dia ada tetapkan pada satu-satu masa untuk keluar dan hasilkan dan nak dapat pulangan. Tapi bila tak dapat pulangan, jadi kita panik, kita jadi down dan kita dicari dan kita semangat kita terbantuk, kita jadi takut dan sebagainya. Jadi Atta belajar benda tu jugalah. Atta bila dikeluar cuba dekatkan dengan people yang lebih tahu. Atta tanya tentang apa ni agreement. Biasanya macam kita sendiri invest something untuk sesuatu, tak semestinya dia berjaya kan. Kalau ada tuah dan ada kena jaya, dia berjaya. Kalau tak ada, tak berjaya. Jadi itu yang Atta boleh cakap kat orang di luar sana, ada adik fashion, jangan terlalu taksub. Kalau boleh ada dapat simpan capital sendiri, berjimat paling penting sekali. Berjimat, simpan sikit, buat sikit ikut kemampuan. Investor ni dia akan sedap lah, dia okey boleh bagi dan sebagainya. Tapi bila sampai masa yang dia perlukan, dia kata mana? So kita tak nak stress buat keadaan-keadaan macam tu. Jadi Atta belajar dari situ. So Atta slowly time by time dan pulihkan dan cuba buat secara tersendiri dalam skill dan juga kemampuan production dan staff dan juga diri sendiri. Atta, sebab saya sangat tertarik Atta bercerita mengenai investor. Kalau dalam sudut pemahaman yang jelas, kalau Atta boleh kongsilah, tak keberatan, berapa nilainya yang pernah Atta hadapi, kerugian ke ataupun dia macam ni. Bila kita cakap tentang bulk ataupun production yang besar, yang kita bermain dengan skill yang besar, so dia nilai dia besar lah. Dia bukanlah macam 1,000, 2,000 tu kita boleh cover up, tapi tapi ini bila melibatkan ni adalah nilai yang macam lebih besar. Contohnya macam puluhan ribu ke ratusan ribu. Jadi benda amount ni, capital ni bukanlah satu benda yang main-main yang kita nampak besar, kita jadi putih mata dan sebagainya. Tapi dia adalah benda yang betul-betul perlu di-arrangekan dengan baik, tetapi mengikut masa production timing yang bersesuaian. Dia macam tu. So nasihat dia Atta, kalau di luar sana ada adik-adik yang macam ada isu ini, investor dan sebagainya, jangan macam-macam okey dah gagal, okey terus stop. Tak, macam Atta masih meneruskan
Jadi macam kalau tahu ketidakberjayaan tu, dan jangan macam tinggalkan terus benda tu dan tengok balik di ruang dan di takut mana yang macam kesilapan itu. Macam Atta perhatikan masa, the time constraint, time nak menghasilkan, time nak create that collection tidak cukup masa, dan akhirnya terlepas masa satu period dan keadaan itu berlaku lah. Jadi sebenarnya boleh diperbaiki dari masa ke semasa. Pernah underestimate pasal masa. Jangan masa. Kan. Sebab tu Raya Atta this year awal-awal dah habis dah. Atta buat secara Atta learn from yang lepas-lepas. Atta rasa dengan keadaan pandemic now, tak perlukan apa semua, kita semua sendiri. Jadi kita buat secara pre-order, kita collect order awal, kita close order time tertentu, dan masa Atta sangat penting kan, masa production. So Atta tak kisah dah orang cakap Atta bolehlah selit 1, 2, 3 lagi. Tak memang boleh. Tak memang very specific tentang timing sekarang macam tu lah. Okey, baik, itulah yang buatkan anda adalah Hatta Dolmat yang ramai orang kejar ni. Hatta, kalau boleh kongsi berkenaan dengan antara kritikan yang paling terkesan sampai sekarang. Okey, kritikan paling terkesan kritikan ke tak ada orang kritik ni, semua koleksi ada je. Itulah macam first yang Atta keluar tu, Christmas tree bergerak. Benda-benda Christmas tree bergerak. Lepas tu ada baju koleksi Project Runway Hatta 2007. Diorang kata that one of the mentor waktu tu dia kata Bernard Chandran. Okay. A bit outdated. So that benda-benda tu Atta belajar ingat macam why you cakap macam ni, tapi ni dah lepas program lah. So bila Atta tengok sepanjang program tu balik, dah Atta tengok ni maksud dia. So Atta belajar. So tak adalah macam membenci ke apa, tak ada. So Atta belajar banyak sangat benda tapi sebenarnya macam ni, kalau siapa yang kena kritik kat luar sana, Atta sendiri, jangan anggap kritikan tu macam, kadang-kadang diorang ni cakap diorang tak tahu pun apa kita rasa kan. Tapi jangan ambil serius, tapi perbaiki dari situ. Perbaiki dari apa benda tu. Mungkin ada betulnya diorang cakap ni, dan kalau kita nak pulihkan atau kita nak perbaiki, kita akan buat jadi lebih yang terbaik lah untuk diri kita dan branding kita. Okey, tadi saya sekarang mungkin kita nak tahu berkenaan dengan macam mana Hatta bangkit daripada semua setback ni lah yang berlaku sehinggalah sekarang ni. Sebab dia mesti ada satu momen yang tadi pun cakap dah pernah nak give up kan. Dan kemudian macam mana nak kumpul balik kekuatan tu, bangkit, still berada dalam industri yang sama. Tak lupa tak lupa kejadian yang itu membuatkan Hatta macam orang kata anxiety apa benda semua kan. Atta tak faham tau, Atta kena attack tu semua. Anxiety attack. Anxiety attack. Macam kita nak keluar ke pintu pun kita takut, sampai tak nak jumpa orang, sampai tak nak berdepan dengan orang, kita jadi tak nak. Bila dalam kita letak diri kita di tempat di orang ramai, kita jadi jantung kita macam apa ni, tak suka dirasa ni. So Atta tak faham, Atta dekatkan diri dengan Tuhan lah. Atta communicate selalu dengan my sister Syida Dolmat yang buat Little Bake Cookies. So dia kata kau ni cuba semayang, solat hajat, solat apa whatsoever, solat lah. So Atta belajar sikit-sikit lepas tu, dan cuba dekatkan diri dengan Tuhan lah. Alhamdulillah benda tu. Atta berdoa satu je, ya Allah, tolonglah hilangkan rasa yang aku tidak faham ni apa dia, dan tolonglah hilangkan. Dan benda tu slowly eventually hilang, dan Hatta still masih orang yang masa ketika itu, Hatta masih orang yang macam sama, yang macam belum lagi nak berdepan dengan masyarakat dan orang-orang lah. Hatta tak nak jumpa orang. So sampai macam Atta rasa Atta perlu untuk datang staff baru. Yang macam Atta bagi tahu keadaan lah. This is the situation now. You mungkin nampak Atta Dolmat macam the branding is ni, tapi 80% 90% daripada situ adalah the behind the scene, benda yang korang tak nampak. Yang korang dah nampak ni 5% to 10% ni dah jadi kan, artis pakai dah jadi. So behind the scene
the proses tu semua sukar. Tu yang macam orang nampak fashion ni macam glamour kan. So behind the scene process, nak beli kain, nak cari kain, nak pergi jahit, nak potong, proses tu semua taking time. Dan kebanyakan yang datang ke atas dia tak bertahan, dia give up cepat dan tidak mahu naik bersama lah. Jadi dapat now team yang bagus, yang Atta tak perlukan ramai team, Atta dapat team yang bagus yang kita tahu kerja masing-masing dan Atta bersemangat, diorang bagi Atta semangat, Atta boleh sustainable, benda yang baru, diorang suruh Atta buat benda ni. So Atta tak tahu sangat pasal ni, tak apa kita belajar, Atta boleh. So bila kita dapat disemangat, kita macam sikit-sikit pulih dan alhamdulillah lah benda yang buat tu nampak dan disupport orang semua dan dapat perhatian dan dapat pengiktirafan. Tapi bukan pengiktirafan yang I nak pun, I just nak hidup je. Kita nak hidup di zaman yang suka je. Betul. At the end of the day memang kita nak hidup saja. Dan saya baru tahu sebenarnya Preker Fashion juga ada team yang kuat di sebalik setiap koleksi tersebut Hatta kalau boleh kongsi, kalau ini mungkin tricky tapi saya nak tanya juga soalan ni. Sebab anda adalah Hatta Dolmat. Kalau boleh pilih seorang, siapa yang paling banyak pengaruh dalam career fashion Hatta ni? Seorang je boleh pilih. Selebriti ke atau tak kisah. Siapa yang kalau cakap yang Hatta nak paling terima kasih sangat, siapa? My ex-lecturer kot. Okay, wow, menarik. Siapa Mr. Faizal Hamid. Okay, dia my ex-lecturer. Semualah my ex-lecturer. Okay. So, kita boleh cakap tanpa diorang, tanpa ilmu yang diorang bagi, Atta takkan sampai ke tahap ini. Tanpa ragging yang diorang bagi, lukis 50 sketches, lukis 100 sketches, lukis ni. Dia yang train Hatta jadi Hatta Dolmat sekarang. Mr. Faizal Hamid, Cik Zainuddin, Profesor Zainuddin, Profesor Cik Anas, Cik Kalsum, semua my ex-lecturer. So Atta tak ada siapa pun dalam industri yang macam yang kata Atta look up, melainkan macam Abang Razan Razif dari segi personality wise dia sangat humble kan. Datuk Razan Razif, Razan Razif, Natra Ambon. So my ex-lecturer and my senior Sharifah Kirana yang Atta pernah bekerja. So ini semua yang people yang Atta look up dari segi personality wise and mereka yang membentuk Hatta. Nampak tak tricky, minta tanya satu nama je tapi tak boleh lah Hatta, okay, itu satu tempoh yang sukar. Memang saya pun banyak belajar daripada apa yang Hatta ceritakan. Memang berbeza dengan apa yang kita selalu nampak di media dan apa yang dikeluarkan. Sebenarnya perjalanan tu memang ada sesuatu. Okay, sebagai seorang Preker Fashion kan, saya teringin nak tanya soalan ni. Adakah Preker Fashion itu berkarya atas diri mereka sendiri sebab dia ada motif dia sendiri, ataupun terpaksa tunduk dengan kehendak industri, kehendak pasaran? Yang mana satu yang sepatutnya seorang Preker Fashion tu? Dia kena seiring. Okay, kalau macam Atta cakap yang masa first tu, Atta lebih pada menggelodak buat sendiri. Ini kehendak, ini kehendak market dan juga media. So dia tak seiring. So bila Atta buat yang the second time, okay, ini dia kehendak media, ini kehendak kita. So media dan juga masyarakat. So dia seiring dan dapat respon yang okay. So kita boleh create macam-macam se-kreatif dan sehebat koleksi. Tetapi at the end of the day, kita nak baju-baju ni semua, Hanif berminat, Hanif tengok, oh cantik, aku boleh pakai ni dan aku beli. Kita nak sampai ni, the end product tu sampai dekat masyarakat itu sendiri yang betul-betul beli. Kita tak nak dah orang tengok koleksi tu, oh cantik, aku nak gimana cantik lah Atta buat ni. So benda tu habis di cantik itu, so Atta tak nak dah benda tu berlaku. So kita kena buat benda yang masyarakat nak. So Atta buatlah, Atta buat benda yang masyarakat boleh pakai hari-harian. Hatta, kita mungkin berada di penghujungnya, banyak saya belajar. Mungkin yang terakhirnya boleh berikan panduan, tips, nasihat kepada mereka yang baru memulakan kerjaya dalam bidang industri yang sama dengan Hatta.
ataupun yang menonton ni mungkin boleh dapatkan sedikit inspirasi daripada seorang Hatta Dolmat. Silakan. Okey, Hatta pun dari sehari masih belajar dan terbuka hati untuk belajar benda baru, dan jangan sentiasa rasa untuk semua di luar sana ada adik baru ataupun baru belajar yang macam tercari-cari, okey aku ambil fashion, aku nak jadi macam semua fashion designer yang lain, tapi apa platform yang ada. Okey, this year juga akan buat Kuala Lumpur Young Designer Award. So akan beri platform kepada semua pelapis mereka fashion untuk masuk kalau mereka perlukan platform untuk dikenali kan dalam bidang fashion. Kalau dapat satu award ataupun pelibatan dalam pertandingan fashion, sebab dalam Malaysia kurang pertandingan fashion. So itu akan create satu peluang untuk mereka. Okay, nasihat Hatta, perkembangkan belajar banyak benda baru, terima teguran dan terima segala advice dengan hati yang terbuka, dan sentiasa kembangkan diri, jangan scoop dan juga directkan diri kita kepada sesuatu kemahiran tertentu, besarkan. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di Hero Kita di Cool FM. Diharapkan agar perkongsian ni boleh bagi inspirasi sekurang-kurangnya, contoh teladan yang baik kepada adik-adik kita, kepada yang menonton, ataupun mungkin kepada ibu bapa yang ada harapan untuk anak melihat anak berjaya seperti Hatta Dolmat juga satu hari nanti. Terima kasih, selamat berpuasa. Selamat berpuasa Nif. Thank you very much Team Cool FM. Jumpa lagi di Hero Kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Kami bawakan Hatta Dolmat minggu ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.